Anda rasa, oh, tak patut beli kot, jangan beli. No, it goes back to keperluan dan kehendak. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. Hari ini saya nak kongsikan topik yang mungkin honestly ramai dah bosan dengar. Saya rasa dah banyak video yang saya buat tentang topik ni. Bukan saja saya, tapi banyak lagi financial influencer kat luar sana yang sentuh tentang topik ni. Kadang-kadang kita dengar point ni sama je. Tapi yelah, sebab topik hangat kan, so orang suka write topik yang hangat. In fact, saya tak suka. Saya ni jenis yang memang suka ikut the opposite way. So saya tak suka ikut jadi kambing biri-biri lah. Semua buat topik OPR, saya pun nak buat juga topik OPR. Just because. But dalam video kali ni, saya nak komen tentang topik OPR yang almost every time kita dengar, naik je kerja kan. Asyik naik je. Siap 2-3 bulan, naik lagi kan. As of now lah, okay, bulan Oktober ni, OPR dah naik 3 kali. And dijangkakan akan naik lagi pada bulan November. Wallahualam. Benda tu saya tak nak komen. Naik ke, turun ke, I mean, doesn't really matter, right? What matters is OPR naik. Dan kenapa OPR naik? So, anda kena tahu, OPR dinaikkan. Sebelum tu, bagi mereka yang mungkin anda tengok video ni, anda blur. OPR ni apa kan? Anda blur, jangan risau. Saya dah buat video khas tentang OPR. Anda boleh klik link kat bawah ni. Saya akan sertakan link apa itu OPR. Dan saya dah explain in great depth or great detail what OPR mean. So anda boleh tengok video tu kalau anda rasa OPR ni anda tak faham. Then lepas anda dah tengok, dah tak faham OPR tu apa, continue watching this video. So, OPR yang semakin naik, kan? Asyik naik je kerja. So, kita kena tahu kenapa OPR dinaikkan in the first place. Dan kenapa OPR dinaikkan tahun ini. Naik setiap berapa bulan naik sampai sekarang ni. The simplest answer that I can give to all of you, benda yang paling senang, disebabkan oleh inflasi. Inflasi ni apa? Inflasi ni apabila nilai mata wang kita, ringgit Malaysia itu, okay, sebab saya cakap dalam konteks Malaysia lah, jatuh berbanding dengan harga-harga komoditi ataupun harga-harga barang seperti ayam, beras, minyak, apa lagi? Ikan, sayur, daging, roti dan macam-macam lagi lah. So, nilai mata wang tu jatuh. So, bila nilai mata wang jatuh, bermaksud anda perlu ringgit Malaysia yang lebih banyak untuk membeli barang-barang komoditi ini, barang-barang asas keperluan ini. Itulah inflasi. So, dalam bahasa lain, rakyat marhai, oh, harga barang naik. Kita faham itu je. Oh, harga barang naik. Kenapa harga barang naik? Kerajaan tak bagus ke? Harga barang naik. Salah tu. Bukan sebab tu. Sebab nilai mata wang itu yang jatuh. Disebabkan itu, kita perlu lebih banyak ringgit Malaysia untuk membeli sesuatu barang yang mungkin sebelum ini tak perlu banyak pun. So, clear benda tu. So, disebabkan oleh faktor inflasi, harga barang yang semakin tinggi, semakin naik, maka Bank Negara Malaysia, apa yang mereka boleh buat? Mereka boleh buat money tightening policy. Mereka nak ketatkan persekitaran duit ni dekat dalam ekonomi kita. So, mereka buat apa? Mereka naikkan OPR, mereka naikkan interest rate. Disebabkan itu, orang dah tak pinjam duit yang begitu banyak ketika mana OPR begitu rendah. So, bila OPR rendah, nak pinjam duit ni murah. So, orang pinjam duit, buat personal loan, buat credit card loan, beli kereta baru, beli rumah baru, macam-macam lah. Anda buat banyak pinjaman. So, bila anda buat banyak pinjaman, maka banyaklah demand. Demand orang nak beli. So, bila orang nak beli ni, banyak duit kan. Bukan saja duit loan tu murah, tetapi dapat lagi booster daripada kerajaan. Macam-macam bantuan kerajaan yang kita dapat. Bukan itu saja, boleh keluarkan lagi duit daripada EPF. Kan banyak duit dekat dalam ekonomi. Disebabkan banyak duit, so orang mula membeli. Beli dengan ganasnya. Dan bila mereka membeli, demand pun makin tinggi. So, bila demand makin tinggi, supply makin berkurangan, so harga pun naik. So, mereka nak reverse benda tu, mereka naikkan OPR. Faham Dan bila mereka naikkan OPR ini, sebab itu orang dah nak pinjam pun dah fikir 2-3 kali. Nak pinjam ke tak nak? Nak beli rumah ke tak nak? Tak perlulah beli rumah. So, dia akan control balik demand. So, demand makin lama makin berkurangan. Supply pun dah mula normalize. So, bila supply normalize, hopefully harga pun stabil ataupun akan turunlah sedikit. So, itu sebabnya kenapa Bank Negara menaikkan OPR ini. Point dia apa? Anda dah faham tak? OPR naik sebab inflasi. So what? So, anda dengan saya, so what? So, kesan kenaikan OPR ini
menyebabkan kita mungkin fikir 2-3 kali nak buat loan baru. Dan ramai orang akan tanya saya, boleh beli rumah ke tak ni? Boleh ke, sesuai ke beli rumah sekarang ni? Kalau anda tanya jawapan saya, anda nak beli rumah, anda jangan gunakan OPR sebagai kriteria nak beli rumah ataupun tidak. Ini cara salah. Ini adalah teknik yang salah. Nak beli rumah, tengok OPR. OPR murah, beli rumah. OPR mahal, tak beli rumah. Oh, habis. Kan? Kalau itulah kriteria pemilihan anda beli rumah, anda beli hartanah disebabkan OPR, habis. Itu adalah tindakan yang salah. Itu bukan cara yang betul. Okay, saya pernah kongsikan dalam video saya 7 kriteria pemilihan hartanah sebagai pelaburan. Anda boleh tengok video tersebut. Tidak ada satu pun yang saya cakap tentang OPR. OPR tinggi ke rendah doesn't matter. Kalau anda nak melabur dalam property, sebab apa? Sebab benda-benda lain. Sebab harganya, sebab lokasinya, sebab penyewaannya, ada demand dan sebagainya. Tak ada kaitan pun dengan OPR. So macam saya pun, saya beli beberapa buah rumah ketika mana OPR rendah. Adakah saya menyesal? Tidak. Walaupun OPR naik mana sekalipun, saya masih lagi dapat keuntungan sebab saya beli hartanah yang kena dengan 7 kriteria pemilihan yang saya dah pernah kongsikan sebelum ini. Poin dia apa? Poin dia, OPR naik. Yes, anda kena bayar lebih untuk loan anda, loan kereta, loan rumah. Tetapi jangan jadikan OPR itu sebagai kriteria sama ada anda nak beli rumah baru ataupun tidak. No, it affect you, yes, but despite OPR naik ke turun, saya personally masih lagi beli rumah. Tak kisahlah OPR naik ke turun sebab OPR bukanlah kriteria pemilihan. Begitu juga dengan kereta, begitu juga dengan personal loan. Goes back to what? Goes back to keperluan dan kemahuan dan juga ilmu anda. So kalau anda ada benda yang anda memang betul-betul perlu, anda beli. Dulu sebelum PKP, kita punya OPR kita tinggi 3.003%. Kita punya OPR sebelum PKP. Start PKP dia turun sampai 1.75. Sekarang ni dia mendaki. So sekarang ni walaupun dia mendaki, dia tak sampai lagi pun sebelum PKP. Tapi ketika itu orang still beli. Tak ada masalah pun. Beli rumah, ada je beli. Beli kereta, ada je beli. Tapi sebab sekarang ni sebab sedang mendaki. I think that's because anda tengok video-video orang lain, financial influencer lain yang cakap tentang OPR ini, anda pun dah gelabah. Anda rasa, oh, tak patut beli kot. Jangan beli. No. It goes back to keperluan dan kehendak. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya rilis video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang saja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.